Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menetapkan kita dalam dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Selawat dan salam kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in serta mereka-mereka yang mengikut jejak langkah baginda sehingga hari kesudahan. Alhamdulillah, pujian syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih lagi berada dalam bulan Ramadan 1441 Hijrah pada tahun ini. Mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan, untuk memperbanyakkan amalan-amalan di 10 yang terakhir bulan Ramadan ini. Jadi warga semasa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu dalam lingkungan masa 20 hingga 30 minit ini, marilah sama-sama kita bersama-sama mendengar sedikit peringatan dan pengajaran serta tazkirah berkenaan dengan mungkin saya pilih tajuk muhasabah Ramadan, ataupun apa yang kita dapat daripada bulan Ramadan pada tahun ini yang telah pun kita kata berada di penghujungnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbalik kepada ayat yang kita dengar pada awal bulan Ramadan hari itu, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi kita tengok ayat ini, antara falsafah Ramadan yang Allah hadiahkan, yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu takwa. Senang kita sebut takwa itu, banyak kita kata ulama menyimpulkan bahawa takwa itu bererti imtithal awamirillah wajtinabi nawahihi. Maksudnya kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan, meninggalkan apa yang dilarangan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan puasa ataupun puasa yang difardukan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni bukannya kepada kita sahaja, tapi kepada umat-umat yang sebelum daripada diutuskan baginda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkenaan dengan takwa. Sayyidina Ali meletakkan 4 kita kata ciri ataupun apa yang kita sebut sebagai macam mana kita nak dapat takwa itu. Yang mana Sayyidina Ali menyebutkan bahawa ciri yang pertama, orang-orang yang mendapat ataupun orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu ialah al-khawfu minal jalil, iaitu takut kepada Tuhan yang mempunyai kebesaran.
Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan ar-ridha bil qalil. Kita reda dengan apa yang diberikan oleh Allah, walaupun kita kata sedikit. Reda dengan sedikit. Kita tidak tamak dan kita tidak mencari selain ataupun selebih apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil qalil. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil. Kita beramal dengan Al-Quranul Karim, at-tanzil. Dan yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil. Kita bersedia di hari bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari masa kita kata kita nak berjalan jauh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari kematian kita. Jadi Ramadan ini satu-satunya cara kita kata untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falsafah Ramadan. Ayat ni memang kita kata familiar ataupun glamour lah. Bila siapa yang bulan Ramadan akan dibacakan ayat ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak digolongkan dalam kalangan mereka-mereka yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita kata boleh berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah pilih kita untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai ke hari ini kita masih lagi beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi adakah sampai hari ini kita dapati bahawa kita telah mengikut titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya? Muslimin muslimat, sahabat semasa yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Bulan puasa ini juga kita kata mengajak kita untuk memuhasabah diri kita, yang mana kita kata ujian pada bulan puasa ini, ujian melawan nafsu ini, kita kata dengan susah payah. Kalau dulu kita pada zaman kanak-kanak dulu, puasa kita hanya kita kata menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Tapi mungkin kita kata tak selamanya. Tak selamanya macam mana? Mungkin pada masa itu puasa tu kita faham dak makan, dak minum. Jadi sekurang-kurangnya puasa masa kita tua ni beza dengan puasa kita masa kita kanak-kanak dahulu. Sekurang-kurangnya kita tambah sikit lagi, kita tahan panca indera kita daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kalau dapat kita hadirkan hati kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kata kadang-kadang payah untuk kita didik diri kita. Dan memang kita tahu bahawa Ramadan itu, perkataan Ramadan itu sendiri berasal daripada perkataan ar-ramad, yang bererti panas terik. Sebab apa? Sebab pada zaman Rasulullah SAW, kebanyakan hari-hari puasa Ramadan yang mereka lalui itu pada masa ketika itu musim panas. Dan kita tahu bahawa kepanasan itu dapat kita kata mengekang nafsu kita, mendidik diri kita, hawa nafsu kita. Sebab apa? Sebab kita kata besi yang keras itu dapat dilenturkan dengan kepanasan. Sebab itu disebut sebagai Ramadan. Begitulah juga Ramadan ini dapat melenturkan nafsu dan jiwa kita, mengekang hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata memang alam yang kita lalui ini, sekarang kita duduk pada alam dunia, kita kata setiap alam yang kita lalui ini akan lebih susah, akan lebih payah daripada alam sebelumnya. Kalau sebelum ni kita berada di alam rahim, sekarang kita berada di alam dunia, berada di alam dunia, kita rasa macam alam dunia yang kita lalui ni payah dah. Payah, susah, banyak masalah. Tapi kita fikir alam yang akan kita pergi selepas ini, kita lalui selepas ini, tak dapat tidak, wajib kita lalui, iaitu alam barzakh. Kita rasa alam barzakh tu, fikir, kita bayangkan, benda kita tak lalui lagi, kita bayangkan. Sebab permulaan kehidupan yang hakiki, kita bermula
ketika kita mati. Okay. Bila kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah bermulanya kehidupan yang hakiki. Okay.